Apa khabar semua? Pada hari ini, kita akan belajar kata hampir sama makna. Adakah murid-murid telah bersedia? Jom kita mulakan sekarang. Apa itu kata hampir sama makna? Maksudnya, perkataan yang hampir sama maksudnya, tetapi berbeza dari segi penggunaannya dalam ayat. Lihat contoh aktiviti memotong. Gambar yang pertama, memotong dengan nipis, manakala gambar yang kedua ini, memotong menjadi dua bahagian. Berbeza kan? Pada hari ini, kita akan belajar kata hampir sama makna bagi aktiviti memotong, menghiris, menyiang, mengupas, menebang, mengukur, menoreh, menggunting, menggergaji, dan mengelar. Aktiviti memotong. Contoh ayat, Atirah memotong kek hari jadinya untuk diberikan kepada para tetamu. Menghiris, maksudnya mengerat nipis-nipis. Contoh ayat, Puan Gina menghiris sebiji bawang untuk dimasukkan ke dalam sambal udang. Menyiang, maksudnya membersihkan ikan. Gopalan membantu ayahnya menyiang ikan di pasar pagi. Mengupas, maksudnya menanggalkan atau membuang kulit sesuatu. Contoh ayat, Khaira mengupas kulit apel menggunakan sebilah pisau yang tajam. Menebang, maksudnya menumbangkan pokok menggunakan alat seperti kapak atau gergaji. Contoh ayat, Denny dan Firdaus menebang pokok dengan berhati-hati. Mengukur, maksudnya mengikis isi kelapa menggunakan alat kukur seperti ini ya. Contoh ayat, Nenek mengukur kelapa untuk memasak kari ikan tenggiri. Menoreh, maksudnya menggores kulit kayu tetapi tidak berapa dalam. Contoh ayat, setiap pagi Pak Cik Zali menoreh getah untuk menyara keluarganya. Menggunting, maksudnya memotong sesuatu menggunakan gunting. Contoh ayat, Rusnita menggunting kain untuk pelanggannya. Menggergaji, maksudnya memotong sesuatu menggunakan gergaji. Contoh ayat, seorang tukang kayu menggergaji sekeping papan dengan berhati-hati. Mengelar, maksudnya perbuatan menghiris sesuatu tidak begitu dalam dan tidak putus. Contoh ayat, Puan Kathy mengelar ikan siakap sebelum digoreng. Jom kita lengkapkan ayat menggunakan kata hampir sama makna yang telah kita belajar tadi. Tukang masak di restoran itu, tempat kosong, ikan sebelum digoreng. A. Mengelar. B. Menghiris. 10 saat dari sekarang. Soalan 2. Gina, tempat kosong, sekeping kertas dengan berhati-hati supaya tidak tercedera. A. Mengukur. B. Menggunting. 10 saat dari sekarang. Soalan 3. Sheila, tempat kosong, getah setiap pagi untuk membantu ibu dan ayahnya. A. Menebang. B. Menoreh. 10 saat dari sekarang.
Masa telah tamat. Soalan 4. Pak Samad, tempat kosong, ikan yang dibeli oleh pelanggannya. A. Menyiang. B. Mengukur. 10 saat dari sekarang. Masa telah tamat. Soalan 5. Anis, tempat kosong, kek coklat kepada beberapa bahagian sebelum dihidangkan kepada tetamu. A. Memotong. B. Membelah. 10 saat dari sekarang. Masa telah tamat. Soalan 6. Binda, tempat kosong, timun untuk dimakan bersama nasi lemak. A. Mengelar. B. Menghiris. 10 saat dari sekarang. Masa telah tamat. Soalan 7. Puan Selvi, tempat kosong, kulit ubi kentang di dapur. A. Mengupas. B. Menoreh. 10 saat dari sekarang. Soalan 8. Encik Azlan, tempat kosong, sebatang pokok besar di hadapan rumahnya. A. Menebang. B. Menyiang. 10 saat dari sekarang. Masa telah tamat. Sekarang kita lihat pula soalan 9. Mak Cik Jah, tempat kosong, kelapa untuk memasak bubur kacang. A. Mengukur. B. Menghiris. 10 saat dari sekarang. Soalan terakhir. Ubai, tempat kosong, kayu dengan berhati-hati supaya tidak tercedera. A. Memotong. B. Menggergaji. 10 saat dari sekarang. Masa telah tamat. Cikgu harap murid-murid dapat melengkapkan ayat menggunakan kata hampir sama makna dengan jawapan yang betul ya. Selamat berjaya. Jumpa lagi tau. Bye.